Kita akan melihat kepada bab 3 nutrisi dalam tumbuhan tingkatan 5. Okey, 3.1 menceritakan nutrien tidak organik yang utama. Okey, kita terbagi kepada dua iaitu makro dengan mikro. Okey, macam mana nak ingat? Ingat kat bahagian mikro saja, iaitu di mana kita sebab mikro ni adalah sikit kan. So kita hanya akan menghafalkan bahagian mikro. Okey? Okey, seterusnya kita melihat kepada kepentingan nutrisi makro dengan mikro dalam tumbuhan. Jadi dalam makro nutrien, karbon, oksigen, hidrogen adalah makronutrisi yang utama. Okey, paling utama. Okey? Dan sangat mudah untuk didapat kerana dia ada melalui udara, air dan di dalam tanah. Okey, kita melihat kepada makronutrien yang pertama iaitu karbon, oksigen dan hidrogen. Okey, karbon, oksigen dan hidrogen akan terlibat dalam fotosintesis dalam kitaran karbon dan oksigen. Okey, karbon dan oksigen. Okey, di sini dia juga adalah untuk mensintesis ataupun menghasilkan gula. Sebab kita tahu dalam proses fotosintesis berlakunya kitaran karbon, kitaran oksigen. Lepas tu pada masa yang sama dia akan menghasilkan gula untuk memberi tenaga. Okey. Macam mana nak ingat? Guna terms ni COH. Okey, karbon, oksigen, hidrogen adalah untuk kitaran karbon, oksigen dan mensintesis gula KOG. KOK. Okey. Dia punya akibat kalau tak ada cukup karbon, oksigen dan hidrogen. Okey, sebab kita tahu tadi kitaran karbon, kitaran oksigen dan sintesis gula adalah dalam proses fotosintesis. Jadi kalau tiada COH, fotosintesis automatically tidak akan berlaku. Jadi kalau fotosintesis tidak berlaku, tiadalah tenaga ataupun makanan untuk tumbuhan tersebut. Jadi dia akan kalau kurang tenaga, kurang makanan, automatically dia akan menyebabkan pertumbuhan yang terbantut. And also salah satu dia punya akibat adalah glukos tidak akan terhasil. Alright? Sebab kalau tiada glukos, disebabkan fotosintesis tidak berlaku, jadi berlakunya pertumbuhan yang terbantut. Alright, okay, ulang balik, COH adalah untuk proses fotosintesis yang menjalankan kitaran karbon dan kitaran oksigen. Alright, dalam pada yang masa yang sama, dia akan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi disebabkan COH kekurangan dalam tumbuhan, dia akan menyebabkan fotosintesis tidak berlaku. Kenapa? Kerana dia tiada gula, dia tiada makanan untuk mengambil dari punca tanah, punca udara ataupun punca dari cahaya. Jadi kalau tiada makanan, tiada air, jadi automatically secara logiknya semua akan mati. Okey, tapi kat sini kita bagi tahu adalah pertumbuhan dia akan terbantut. Alright, chop. Kita melihat kepada nitrogen. Okey, nitrogen adalah untuk memberikan warna hijau pada tumbuhan melalui pembentukan klorofil. Okey, klorofil dia akan dijumpa di daun, di mana klorofil berfungsi untuk menyerap cahaya, yang mana dia akan menyerap cahaya dan menjadikannya kepada tenaga dan glukosa ataupun gula sebagai tenaga. Okey, nitrogen adalah untuk membina ataupun menghasilkan protein, asid nukleik, enzim fotosintesis dan respirasi. Okey, cara nak ingat nitrogen adalah di mana N dengan H. Okey. Nitrogen N, H adalah warna hijau. Ingat macam amonia sebab NH dalam kimia adalah
amonia. Okey, jikalau kita tiada nitrogen, ingat tadi nitrogen adalah untuk memberi warna hijau kan. Kalau tiada nitrogen, dia akan menjadikan tumbuhan tu menjadi kuning. So, kalau kuning tu maksudnya dia kurang nutrition. So, when dia kurang nutrition, dia akan menyebabkan daun-daun tumbuhan tu gugur. Okey? Dan pada masa yang sama, kalau kurang nutrition, kebanyakan tumbuhan dia akan menjadi kekuningan ataupun dia punya terms adalah chlorosis. Okay? Dia ambil daripada term chlorophyll. Okay? Tukarkan chlorophyll kepada chlorosis. Alright? Chlorosis. Okay. When tiada nitrogen, dia punya menghasilkan protein pun akan terjejas. Kenapa? Sebab tadi kita belajar nitrogen dia adalah untuk penghasilan protein. So, when tiada cukup nitrogen, jadi protein pun penghasilan akan terjejas. Dan when protein terjejas, tiada nutrition yang cukup, jadi pertumbuhan automatically akan juga terbantut macam COH. Kalau tiada fotosintesis, lepas tu dia akan menyebabkan kurang gula, jadi pertumbuhan terbantut. Right. Ulang sekali lagi untuk nitrogen. Ingat nitrogen kita ambil sebagai NH, okay? Amonia. N untuk nitrogen, H untuk warna hijau. Okey, lepas tu nitrogen adalah untuk menghasilkan protein, asid nukleik, enzim fotosintesis dengan respirasi. Jadi, apakah akibatnya kalau tiada nitrogen ataupun tidak cukup nitrogen? Kau ingat H tadi. H tu hijau. Okey, kalau kurang nitrogen, daun tu akan menjadi kekuningan ataupun tumbuhan tu menjadi kekuningan, di mana kita mengambil term chlorosis. Okey, dia datang daripada term chlorophyll. Okey. When tumbuhan dia kekuningan, maksudnya dia punya pertumbuhan dia akan terbantut kerana dia punya penghasilan protein adalah terjejas. Maksudnya nutrien dia kurang, alright? Okey. Job untuk nitrogen. Okey, kita melihat kepada kalium. Kalium dia adalah penting untuk menghasilkan ataupun mensintesis protein dan metabolisme karbohidrat. Ingat kalium kita ambil Ka dengan Ka untuk karbohidrat. Okey, dia sebagai cofactor bagi beberapa enzim dan membantu untuk mengekalkan kesegahan tumbuhan. Maksudnya dia untuk mengekalkan tumbuhan tu kekal tegak lah, kekal segar, right? Dia tak lembik. Okay. Ingat, kalium adalah untuk sintesis protein dengan karbohidrat. Okay. And dia adalah untuk kesegahan tumbuhan. Okay. Kalau kat sini boleh letak kalium untuk kuat. Okay. Kuat. Okay. Alright. Okey, lepas itu kalau tiada kalium. Okey, kalau tiada kalium, sintesis protein pun akan terjejas sebab tadi dia fungsi adalah untuk mensintesis protein. So, kalau protein tak ada, maksudnya nutrien tak ada, jadi daun tu akan menjadi kuning. Okey, lepas tu dia akan menyebabkan tumbuhan pramatang menjadi mati. Okey, ulang balik untuk kalium. Kalium Ka ingat adalah untuk karbohidrat. Kalium Ka, karbohidrat Ka. Lepas tu dia adalah untuk menghasilkan protein. Okey, selain itu kalium adalah untuk menguatkan ataupun mengekalkan kesegahan tumbuhan. Okey, kita menggunakan term kesegahan. Alright. Okey. When tiada kalium, maksudnya kuranglah protein untuk dihasilkan. When protein kurang dihasilkan, sisi daun akan menjadi kekuningan. When kekuningan, dia punya another effect is that tumbuhan pramatang akan mati. Okey, kita melihat kepada kalsium pula. Okay, kalsium dia adalah untuk
lamina tengah dinding sel dan gentian gelendong dalam pembahagian sel. Okey, lamina tengah ni adalah dalam dia punya daun. Okey, daun. Lepas tu dinding sel. Okey, dinding sel kita banyak sel kan, dalam sel plants kan dia ada dinding sel. Lepas tu gentian gelendong, ingat mitosis meiosis, dia ada satu gentian gelendong untuk menarikkan kromosom dia ke kutub yang bertentangan. Okey. So kalsium ni adalah untuk lamina, dinding sel dan gentian gelendong. Alright. Okey. Kalau tiada kalsium, bahagian di antara urat daun dia akan menjadi kuning. Okey. Menjadi kuning. Alright, itu saja. And then common sense lagi, sebab dia tiada nutrient, of course pertumbuhan dia akan menjadi terbantut. Okey, ulang balik untuk kalsium, di mana kalsium adalah untuk membentuk lamela tengah, dinding sel dan gentian gelendong. Okey, lamela tengah adalah di tengah-tengah daun tu. Okey. Lepas tu kalau tiada kalsium, dia akan menyebabkan kekuningan di antara urat daun, iaitu lamela tengah tadi. Okey. Okey, chop. Kita melihat kepada magnesium. Okey, magnesium adalah untuk membentuk struktur molekul klorofil. Ingat, klorofil adalah untuk menyerap cahaya. Okey, untuk proses fotosintesis. Okey. Lepas tu dia ada terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Okay. Magnesium ada dua function, untuk membina struktur klorofil dan karbohidrat. Okay. Metabolisme karbohidrat. Okey. Kalau kekurangan magnesium, kita akan melihat urat daun matang akan menjadi kuning. Okey, urat daun tu akan menjadi kuning. Lepas tu muncullah bintik-bintik merah pada permukaan daun. Right, macam mana ingat? M tu adalah untuk merah. Okey, ni adalah untuk efek dia, merah. Bintik merah. Okey. Okey, kita ulang balik untuk magnesium. Magnesium adalah untuk membina struktur molekul klorofil dan akan terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Jadi kalau kekurangan magnesium, first kita tengok Mg. M adalah bintik merah. So, dia akan menyebabkan daun tu timbulnya bintik-bintik merah dan urat daun yang matang akan menjadi kekuningan atau menjadi kuning. Okay, chop untuk magnesium, kita melihat kepada phosphorus. Okay, phosphorus adalah untuk menghasilkan asid nukleik, ATP dan fosfolipid. Okey, macam mana ingat? F untuk fosfolipid, P untuk ATP. Okey. Lepas tu tambahan asid nukleik. Alright. Okey. Lepas tu dia adalah bertindak sebagai coenzyme. Okay, coenzyme dalam fotosintesis dan respirasi. Maksudnya dia adalah sama dengan kalium tadi. Alright. Cofactor. Okay. Lepas tu, jikalau tiada fosforus ataupun kekurangan fosforus, dia akan menyebabkan akar tidak sihat. Okay, fosforus ni kebanyakan dalam baja. Baja untuk menguat. Baja terdiri daripada, kebanyakannya terdiri daripada fosforus, di mana dia adalah untuk memberi nutrien ke akar. Okey. Dan kalau tiada fosforus, akar dia akan tidak sihat dan daun hijau tua akan menjadi pudar. Okey. Daun dia akan menjadi hijau tua dan pudar. Okey, kusam lah. Lepas tu bintik-bintik merah dia akan timbul ataupun keungguan pada daun tua tu. Okay, maksudnya dia ada 3 color lah. Either bintik-bintik merah, daun tu menjadi hijau tua ataupun pudar dan dia akan menjadi warna purple sedikit. Okey. Okay, ulang balik untuk fosforus, kita ingat F dan P.
F adalah di mana dia akan menghasilkan fosfolipid. And P adalah untuk dia menghasilkan ATP, energi, tenaga dalam berbentuk ATP. Dan dia adalah untuk bertindak sebagai coenzim dalam fotosintesis dan respirasi. Fosforus ni selalunya dalam baja yang diletakkan di akar. So, kalau tiada ada kekurangan fosforus, dia akan menyebabkan akar yang tidak sihat dan menyebabkan daun menjadi sangat pudar ataupun dia warna kusam hijau tua, dan bintik-bintik merah ataupun warna ungu akan terhasil pada daun. Okey, kita melihat kepada sulfur pula. Sulfur adalah untuk menghasilkan asid amino dan dia adalah salah satu komponen dalam vitamin B dan bertindak sebagai coenzim. Okey, seperti fosforus tadi, coenzim. Okey. SAB. Yang ni ingat sebagai SAB. Di mana S adalah sulfur, A asid amino, B adalah vitamin B. Kalau kekurangan S ni, sulfur ni, daun akan menjadi kekuningan ataupun seluruh tumbuhan tu akan menjadi kuning. Ulang balik. Sulfur kita ingat sebagai SAB. S adalah sulfur, A adalah asid amino, B adalah untuk vitamin B. Dan dia adalah sebagai coenzim. Kalau tak ada sulfur, dia akan menyebabkan daun dan tumbuhan menjadi kekuningan. Baik, kita melihat kepada kepentingan mikronutrien dalam tumbuhan. Pertama sekali kita melihat pada klorin yang penting dalam mengimbangi tekanan osmosis sel dan bertindak balas sebagai fotosintesis. Kenapa tekanan osmosis? Di mana dia akan mengawal keluar masuk air. Kalau klorin tu berkurangan, dia akan menyebabkan tumbuhan tu menjadi layu sebab klorin dia kawal air masuk. Kalau terlalu sedikit air yang masuk, maksudnya terlampau banyak klorin yang dalam tu, ataupun dia akan menyebabkan air tu menjadi salah. So, when klorin tu sedikit, so maksudnya kurang air lah masuk ke dalam tumbuhan sebab dia tak ada kadar kepekatan larutan tu adalah sangat sedikit. So, dia tidak memerlukan air. So, when tiada air masuk ke dalam tumbuhan, jadi tumbuhan tu layulah. And daun dia akan mengalami klorosis, iaitu kekuningan. Kita melihat kepada ferrum pula. Ferrum adalah cofactor sebab dalam menghasilkan klorofil dan dia adalah untuk pertumbuhan pokok yang muda, ferrum. Ferrum. Dan kalau kekurangan ferrum tadi, dia akan menyebabkan daun-daun muda tu akan menjadi kekuningan, klorosis lah. Lepas tu kita melihat kepada mangan. Mangan adalah untuk mengaktifkan. Mengaktifkan. Kita ingat mangan. Mengaktifkan enzim-enzim fotosintesis dan adalah untuk penting dalam respirasi sel dan metabolisme nitrogen, Mn. Kita ambil N untuk nitrogen. Kalau kekurangan mangan ni, jaringan urat hujau tua akan menjadi dia punya latar belakang kan hijau muda. Dan mulalah bintik-bintik perang muda yang muncul ataupun timbul di atas daun. Lepas tu kita melihat pada boron. Boron adalah untuk ion kalsium dan translokasi sukrosa. Maksud dia adalah untuk memindahkan sukrosa di dalam tumbuhan tersebut. Dan dia akan terlibat dalam metabolisme karbohidrat dan membantu percambahan debunga. Kita ingat B boron untuk debunga. Debunga. Kalau boron ni tak ada, dia akan menyebabkan kematian tunas terminal dan menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal. Dan daun akan menjadi tebal, bergulung dan rapuh. Lepas tu kita melihat kepada zinc pula. Zinc adalah untuk pembentukan daun.
Okey, dan adalah untuk menghasilkan auksin. Ingat, auksin yang kita belajar adalah untuk elongation, maksudnya untuk memanjangkan tumbuhan tersebut. Okey, auksin. Okey, lepas tu dia adalah cofactor dalam metabolisme karbohidrat, yang mana karbohidrat. Okey, lepas tu zinc, dia akan, kalau zinc tiada, dia akan menyebabkan pertumbuhan terbantuk, sebab tadi kan sintesis auksin. Auksin adalah untuk memanjangkan tumbuhan tersebut. Kalau kekurangan zinc, jadi dia akan menyebabkan tumbuhan tu terbantuk, dan of course daun akan menjadi berbintik dengan bahagian berklorosis. Okey, kita melihat pada kuprum pula. Kuprum dia adalah untuk metabolisme nitrogen dan fotosintesis, dan dia adalah penting untuk pertumbuhan, pembiakan dan pembentukan bunga. Jadi kalau kurangnya kuprum, apeks pucuk akan kematian apeks pucuk muda. Maksudnya pucuk tu akan matilah. Okey, sebab dia adalah, kuprum adalah untuk pertumbuhan. And bintik perang juga akan kelihatan pada daun tersebut. Okey, kita melihat kepada nikel pula. Nikel adalah untuk menguraikan urea. Okey, urea bahan yang terbuang lah. Okey, untuk menjadikannya sebagai amonia, yang mana dia akan sebagai baja ataupun nutrien kepada tumbuhan. Okey, nikel adalah untuk menguraikan urea, yang menjadikan amonia sebagai nutrien. Jadi kalau kurangnya nikel, dia akan mengurangkan hasil tanaman. Kerana tadi, kenapa? Sebab urea tu dia akan sebagai baja yang berbentuk amonia. So, dia menyebabkan kekurangan hasil tanaman. Dan of course dia punya dia punya daun tu, hujung daun dia ada kesan terbakar sedikit. Walaupun kita tak bakar, dia ada kesan tompok-tompok terbakar kadang-kadang di hujung-hujung daun. Itu adalah disebabkan kekurangan nikel ataupun disebabkan kekurangan nikel ataupun pengumpulan urea. Okey, yang mana urea yang banyak-banyak tu tadi dia tidak ditukarkan kepada amonia sebagai baja. Alright. Dan molybdenum adalah untuk mengikatkan nitrogen dan menurunkan nitrat. Okey, semasa proses sintesis protein. Dan kalau tiada ataupun kekurangan molybdenum ni, dia akan menyebabkan klorosis di urat daun matang dan akan menjadikan daun tu hijau pucat. Okey, kita melihat kepada 3.2, iaitu organ pengambilan air dan garam mineral. Okey, jadi di sini kebanyakannya akar adalah organ yang terpenting. Kenapa? Dia adalah organ yang pertama untuk menyerap air dan garam mineral, kerana akar kan di dalam tanah. So di dalam tanah dia ada banyak nutrien. Okey, di tanah dia ada air, dia ada garam mineral. Alright. Jadi di sini kita ada dua fungsi untuk akar, iaitu satu adalah memberi sokongan dan kekuatan serta mengukuhkan kedudukan tumbuhan pada tanah. Maksudnya dia adalah memberi support. So kalau akar tu lemah, akar tu mati, dia akan menyebabkan batang pokok tu menjadi layu. Then when layu, dia akan tumbang lah. Itulah kenapa fungsi akar adalah memberi sokongan dan kekuatan. Alright, di mana akar tu akan menyerap nutrien dari tanah. Lepas tu dia akan menghantar nutrien tu ke batang pokok. Jadi kalau akar tu mati, jadi dia punya sokongan main power tu akan dia punya anak-anak nanti pun akan runtuh lah, sebab dia punya main tu sudah tak ada. Okey, lepas tu akar tadi adalah untuk menyerap air dan garam mineral dari tanah dan akan diangkutkan kepada batang dan seterusnya ke daun. Macam tadi ada bagi tahu, sebab akar di bawah nanti dia akan menyerapkan semua nutrien dan dibawa ke batang pokok dan seterusnya ke daun. Okey, yang ini adalah struktur akar, di mana yang tepi ni adalah rambut akar
dan cabang-cabang akar dan jidal akar. Jidal akar adalah paling yang tajam, paling bawah tu. Alright, jidal akar. Okey, mari kita melihat kepada fungsi-fungsinya. Okey, pangkal akar. Pangkal akar merupakan bahagian akar yang bersambung dengan pangkal batang tumbuhan. Right, kita melihat balik ke sini. Okey, dia kat pangkal lah. Di sini. Okey. Alright. Di mana dia akan menyambung lah. Menyambung dengan pangkal batang yang berlainan. Alright. Okey, lepas tu kita tengok rambut akar pula. Rambut akar tadi di mana dia adalah untuk menambah jumlah luas permukaan air untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Kenapa? Kalau kat sini kan. Okay, let's say yang ni akar yang main. Okay, akar yang main. Okay, kalau dia tak ada anak. Okay, kalau dia ada 2 anak. Kalau air ada di sini saja. Okay. Okay, lepas tu satu je akar kat sini. Air ada di sini. Tapi kalau satu je air, satu akar je mampu serap dalam masa bagi 30 minit lah. 30 minit. So, untuk satu akar tu agak susah untuk dia menghabiskan semua air tu dalam masa 30 minit. So, di mana kalau banyak rambut akar, dia akan meningkatkan penyerapan air dan garam mineral sebab banyak orang yang tolong ataupun banyak rambut akar yang tolong. That is why rambut akar adalah untuk menambah jumlah luas permukaan air untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Okey, jidal akar. Jidal akar tadi saya cakap adalah dia berada di hujung akar. Okey, di hujung akar. Dia adalah untuk melindungi akar daripada kerosakan semasa penembusan ke dalam tanah. Maksudnya kan akar dia akan cucuk kat tanah kan. So, yang jidal akar ni dia akan protect. Dia adalah first protection kepada akar. Kalau akar yang ni tak ada jidal akar, jadi akar dia akan rosak. Dan when rosak, dia tak boleh nak menyerap nutrien secara efektif. Okay, so jidal akar adalah bertindak sebagai perlindungan. Okay, perlindungan daripada kerosakan. Okay, yang ni selalunya important bahagian rambut akar dengan jidal akar saja. Okay, jidal akar dia akan selalu tanya apakah fungsi dia, iaitu untuk perlindungan. Rambut akar adalah untuk penyerapan air dengan banyak, di mana dia akan menambahkan jumlah permukaan akar. Okey, kita melihat kepada penyesuaian akar dalam pengambilan air dan garam mineral. So di sini tadi, kalau kita nampak di sini kan, kat sini kita nampak macam ni kan, dia punya akar punya shape. So di sini lepas kita dah potong, dia akan menjadi macam ni. Okey, ni adalah struktur dalam akar. Okey, struktur dalam akar. Yang ni selalunya kena hafal sebab soalan kalau structure dia akan tanya. Okey, dia bagi kosong. Okey, dia bagi kosong. Dia tanya, okey, apakah bahagian ini? Okey, lepas tu nyatakan fungsi dia. Okey, kalau fungsi ni tak ada, apakah akan terjadi? Macam tu. Alright. So, first kita akan melihat kepada epidermis. Okey, even kita punya kulit pun ada epidermis. Epidermis adalah kulit luaran. So, kat tumbuhan, dia pun ada kulit luaran. Okey, epidermis adalah bahagian ini. Okey, bahagian ini yang warna grey ni. Okey, lapisan paling luar. Okey, yang epidermis ni adalah sel yang nipis dan membran sel yang telap terhadap air. Kenapa dia perlu nipis dan sangat absorb air ataupun telap air? Kerana kalau dia tak nipis, nanti susah untuk air dan garam mineral untuk masuk ke dalam akar. Okey.
Lepas tu, sel-sel rambut akar tidak dilapisi oleh kutikel bagi membenarkan penyerapan air. So, di luar epidermis yang ini adalah sel-sel rambut. Okay? Sel-sel rambut akar. Yang mana dia tidak ada protection lah. Dia tak ada lapisan kulit protection. Okay? Ataupun tidak dilapis oleh kutikel. Kutikel tu dia punya protection lah. Okay? Yang mana why dia tak ada kutikel adalah untuk membenarkan penyerapan air. Okay. And then sel-sel rambut akar ni ada vacuole. Ingat vacuole dalam sel tumbuhan kita ada yang vacuole macam ni. Apakah fungsi vacuole? Vacuole adalah untuk penyimpanan air. Sama juga dengan sel-sel rambut akar ni. Vacuole ni adalah untuk menyimpan air dan garam mineral. Di mana untuk memastikan penyerapan air berlaku dengan cepat. Maksudnya sel-sel akar ni, rambut akar ni, dia akan menyerap air masuk ke dalam vacuole. So, kalau tumbuhan akar tu memerlukan air, jadi dia akan mengeluarkan air daripada vacuole ni masuk ke dalam tumbuhan dari pokok, batang pokok ke daun-daun. Okay, di sebagai storage. Okay. That is why kalau kan, let's say dalam sehari tu, kalau panas sangat, tumbuhan tu belum mati. Disebabkan dia punya sel-sel rambut tu dia ada store, dia ada simpan air dan garam mineral. So kalau let's say kalau kemarau dalam sebulan baru dia mati sebab dia punya air dan garam mineral dah habis dalam vacuole. Alright, kita ulang lagi untuk epidermis. Okay, epidermis adalah sel yang sangat nipis dan sangat telap air. Kenapa? Kerana dia untuk memudahkan air keluar masuk ke dalam akar. Okay, lepas tu dia ada sel-sel rambut akar yang luar ni. Okay, di mana dia tidak dilapisi oleh kutikel. Maksudnya dia tidak ada protection lah. Kenapa? Sebab untuk membenarkan penyerapan air dengan mudah. Okay. Lepas tu dalam sel-sel akar rambut ni, dia ada vacuole. Okay, vacuole ni kenapa dia ada vacuole? Sebab dia adalah untuk simpan air dan garam mineral. Di mana kalau nanti kalau sangat panas, dia akan menggunakan air ataupun garam mineral dalam vacuole tu untuk dibekalkan ke batang-batang pokok, seterusnya ke daun. Okey, kita melihat kepada cortex. Okey, cortex adalah selepas lapisan epidermis yang ini. Alright, yang ini. Ini adalah cortex. Okey, mari kita melihat apakah fungsi cortex. Okay, cortex adalah terletak di bawah lapisan epidermis. Okay, maksudnya selepas epidermis adalah cortex lah yang tadi. Okay, cortex adalah dia ada sel dinding yang nipis juga. Kenapa? Tadi ingat dia adalah untuk memudahkan pergerakan air masuk dan keluar ke dalam akar. Okey, kalau lihat di sini, dia punya sel-sel dalam cortex tu adalah susun dengan sangat longgar. Di mana kalau tengok di sini dia ada lubang-lubang kan. Kalau lubang-lubang tu maksud dia disusun dengan longgar. Kenapa disusun dalam bentuk longgar? Kerana untuk memudahkan pertukaran gas. Okey, untuk memudahkan pertukaran gas. Dan dalam cortex tu dia ada sel parenchyma. Okey, parenchyma. Okey, ingat lagi cortex adalah lapisan di bawah epidermis ataupun selepas epidermis. Okey, cortex ini ada sel dinding yang sangat nipis. Kenapa? Untuk memudahkan pergerakan air ke dalam akar. And susunan dia adalah sangat longgar kerana untuk memudahkan pertukaran gas. Dan sel-sel dalam korteks adalah kebanyakan adalah sel parenchyma. Okey, chop. Kita melihat kepada endodermis. Okey, endodermis adalah selepas korteks. Okey. Kalau tengok di sini tadi, di sini adalah endodermis. Okey, yang putih-putih ni. Yang putih-putih ni adalah endodermis. Okey, maksudnya dia selepas korteks.
Okey, endodermis adalah dalam endodermis dia sangatlah susun rapat dan setebal satu lapisan sel. Yang ni tak sangatlah penting. Just tahu dia tersusun rapat dan sel satu lapisan. Okey. Dan sebahagian besar sel endodermis mengalami penebalan suberin ataupun lignin pada dindingnya untuk membentuk jalur Casparian. Okey. Jalur Casparian, penebalan suberin. Okey, and endodermis, endodermis dia adalah hanya untuk air dan garam untuk dilalui ataupun dia hanya membenarkan air dan garam masuk ataupun diserap. Okey. Daripada tanah memasuki silinder vaskular tetapi bukan gelembung udara. Okay, let's say when kita akar tu dia ada kemungkinan dia akan selain air dan garam mineral, dia juga boleh menyerap gelembung udara, macam udara lah, udara kosong. So dalam endodermis, when dia lalu endodermis, yang gelembung udara ni dia akan disekat. So cuma air dan garam mineral dia akan masuk melalui endodermis. Okey, dan dia akan masuk ke dalam silinder vaskular di mana terletaknya di mana terletaknya xylem dan phloem. Alright. Okay, ulang balik, endodermis dia hanya membenarkan air dan garam mineral masuk ke dalam silinder vaskular yang mana terletaknya xylem phloem. Okay, dan bukannya gelembung udara. Okey, kita melihat kepada silinder vaskular. Okey, silinder vaskular dia terkandung tisu xylem dan phloem. Dan tisu xylem dan phloem ni dikelilingi oleh tisu pericycle. Okey, kita melihat apakah itu. Okey, sini. Kalau nampak yang ini, yang ini adalah silinder vaskular yang terdiri daripada yang ini, dan yang ini. Okey, yang belakang-belakang ni, yang kecil-kecil ni, dia adalah tisu pericycles. Okey, tisu pericycle. So maksudnya xylem dan phloem dia akan dikelilingi oleh tisu pericycle. Alright. Di mana pericycle akan terlibat dalam pertumbuhan sekunder tumbuhan dan pertumbuhan cabang akar. Okey, lepas tu di dalam silinder vaskular tadi kan kita ada discuss ataupun bincang xylem dan phloem. Jadi xylem dan phloem ni dia akan disusun dalam bentuk corak bintang. Yang ni kita akan lihat kemudian. Okey, lepas tu xylem adalah untuk mengangkut air dan garam, gags. Okey, saya ingat gags. Di mana G adalah garam mineral, A adalah air, X adalah xylem. Manakala phloem adalah bahan organik yang kita boleh ambil daripada huruf O. Okey, O untuk phloem, O untuk bahan organik. Okey, kita melihat kenapa xylem dan phloem dia akan berbentuk bintang. Okey, kalau melihat ini, yang ni adalah dia punya struktur akar. Yang ni di luar ini, yang ni adalah sel-sel rambut akar. Lepas itu yang ini adalah epidermis. Okey. Lepas tu yang ini adalah cortex. Okey. Lepas tu yang dalam ni adalah yang dalam ni adalah endodermis. Lepas tu yang dalam ni adalah sasa pericycle tadi, yang silinder vaskular. Untuk phloem dia adalah seperti yang ni lah, seperti berbentuk bintang tadi kan, xylem dan phloem. So xylem adalah yang bulat-bulat ni selalu, phloem adalah yang di tengah-tengah. Yang berbentuk macam star ataupun plus.
Okey? Yang ini kena ingat sebab soalan pun akan selalu tanya. Okey, yang ni untuk ekstra. Kalau xylem dan flowem di dalam daun, dia adalah begini. Okey. Yang ni xylem dan flowem. Okey. Dia akan bagi xylem di atas, flowem di bawah. Okey, dia akan berbentuk bulat. Okey, manakala yang stem adalah batang pokok, di mana phloem adalah di luar sedikit dan xylem dia adalah di dalam. Dia akan muncung ke dalam. Okey, maksudnya yang ni adalah xylem, yang ni adalah phloem. Okey, sama dengan bentuk yang ni lah. Alright, phloem dan xylem. Di mana kalau tengok sini, phloem adalah di luar, xylem adalah di dalam. Okey, yang ni phloem di luar, xylem di dalam. So ingat yang ni phloem dia adalah star, xylem adalah kosong. Okey, berbentuk bulat. Okey, mari kita melihat kepada 3.3 di mana menceritakan kepelbagaian dalam nutrisi tumbuhan. Okey, maksud nutrisi. Okay, nutrisi adalah proses organisme memperoleh tenaga dan nutrien daripada makanan untuk pertumbuhan, penyelenggaraan dan perbaikan tisu yang rosak. So, macam kita perlu makanan kan. So, untuk makanan tu adalah untuk mendapat tenaga, selain mendapat tenaga untuk mendapat nutrien. Alright. So, ingat saja adalah untuk memperolehi tenaga dan nutrien daripada makanan. Kenapa kita perlu tenaga dan nutrien? Untuk kita menjadi tinggi ataupun tumbuh. Okey, tumbuh besar. Dan selain itu adalah untuk kita membaiki sel-sel tisu yang rosak. Okey, untuk dalam tumbuhan, kita ada 3 jenis tumbuhan, iaitu tumbuhan parasit, epifit dan karnivor. Okey, mari kita melihat kepada tumbuhan parasit. Okey, seperti namanya, parasit maksudnya dia akan menumpang tempat orang, lepas tu mengambil harta orang, lepas tu dia lari. Okey, maksud dia orang akan merana tapi dia bahagia. Okey, seperti tumbuhan parasit ni. Okey, contohnya Rafflesia ni lah. Rafflesia ni adalah tumbuhan parasit sebenarnya. Okey. Okey, tumbuhan parasit adalah dia akan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Macam lain lah tadi kan. Dia akan tumpang ke orang lain, ambil barang orang, lepas tu dia untung tapi orang lain akan merana. Okey, lepas tu dia punya akar tumbuhan parasit, dia akan menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumah dengan menembusi batang perumah sehingga ke berkas vaskular perumah. Okey, di sini first di mana dia akan menyerap bahan organik, okey, mineral dan air. Dari mana? Dia akan ambil, dia akan cucuk dari dia punya batang perumah. Okey, batang perumah dan berkas vaskular perumah yang di mana xylem dan phloem. Maksudnya dia akan direct ambil dari punca di mana nutrisi itu terkumpul. Okey, punca di mana nutrisi itu terkumpul. Itu yang disebabkan kenapa parasit ni, tumbuhan parasit ni dia akan hidup lebih subur dan cepat dan membesar kerana dia adalah menculik ataupun mencuri nutrisi directly daripada punca nutrisi, iaitu daripada batang dan berkas vaskular. Okey. Okey, lepas tu dia akan mengakibatkan perumah, perumah host akan menjadi kekurangan nutrisi dan menyebabkan kekeringan dan mati. Okey, ulang balik tumbuhan parasit dia akan hidup menumpang pada orang ataupun hidup menumpang pada tumbuhan lain, iaitu kita panggil sebagai perumah. Okey, kalau parasit ni dia of course dia tumpang orang lain, ambil barang orang lain, lepas tu dia bahagia, orang merana. Ingat konsep ini. So, sama juga untuk tumbuhan parasit di mana dia akan menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumah dengan menebusi batang perumah.
Okey, batang perumah dan berkas vaskular. Di mana batang perumah dan berkas vaskular adalah main source utama, punca utama ataupun penyimpan utama segala nutrisi. Okey. Ingat, dia menyerap bahan organik, mineral dan air daripada batang perumah dan berkas vaskular. Jadi, di mana nanti tumbuhan parasit ni dia akan menyebabkan dia membesar dengan lebih cepat dan subur dan menyebabkan perumahnya menjadi mati kerana kekurangan nutrisi dan akibat kekeringan. Alright, maksudnya dia bahagia, orang lain merana. Alright, kita melihat kepada tumbuhan epifit. Okay, tumbuhan epifit dia ada sedikit macam tumbuhan parasit tapi dia tak sekejam tumbuhan parasit. Okay, tumbuhan epifit ni dia hidup pada tumbuhan yang lain. Okay, tumbuhan hijau yang hidup pada tumbuhan lain. Dia tidak menumpang lah sangat. Dia tak free rider sangat tapi dia cara baik. Okay, tumpang cara baik. Okay, di mana tumbuhan hijau dia akan hidup pada tumbuhan lain. Dan kenapa tumbuhan epifit ni berlaku? Disebabkan dia adalah untuk survival skill, di mana kalau dia duduk di bawah lantai hutan, dia akan kurang mendapat cahaya kan, sebab dia berendah, yang pokok lain yang tinggi, so kurang cahaya dia akan menyebabkan dia mati sebab tak ada tenaga, tak ada penghasilkan gula untuk jadi makanan. Jadi dia akan selalunya menumpang di pokok perumah yang lebih tinggi. Macam ni, fern leaf ni. Okay, paku pakis langsui. Dia selalunya hidup di pokok-pokok yang tinggi, di celah-celah pokok, dahan pokok. Alright. So, epifit akan mendapat lebih banyak cahaya matahari untuk berfotosintesis dengan menumpang pada pokok perumah yang lebih tinggi. Dia punya kitem adalah menumpang pada pokok yang lebih tinggi. Okey, lebih tinggi. Okey, tumbuhan ini akan mensintesiskan makanan sendiri. Dia berbeza dengan tumbuhan parasit, di mana parasit tadi dia mengambil, tapi untuk tumbuhan ini dia just tumpang untuk meletakkan badan dia sendiri, tapi nanti dia akan membuat ataupun menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, cahaya tadi. And epifit ni tidak akan mengancam perumah kerana akar epifit dapat menyerap nutrien yang terkumpul di celah-celah batang pokok perumah. Okey, di mana epifit ni selain dia dah boleh menghasilkan makanan melalui cahaya ataupun fotosintesis, dia akan menggunakan akar dia untuk menyerap nutrien dari celah-celah batang pokok perumah. Okey, di mana kalau dia mengambil dari celah-celah, dia tak adalah kuranglah sikit nutrisi akan pergi sana, so dia tidak akan mengacau nutrisi yang utama salur kepada perumah. And of course, akar-akar tumbuhan epifit ni dia akan berbentuk bengkak lah. Okay, bengkak di mana? Kenapa bengkak? Sebab dia untuk menyimpan segala nutrisi di situ. Okay, yang dapat menyimpankan banyak air. Okay, contohnya adalah orkid dengan paku pakis langsui. Okey, kita melihat kepada tumbuhan karnivor. Okey, tumbuhan karnivor ini pun akan menghasilkan makanan sendiri dengan melakukan fotosintesis. Okey, satu keunikan tumbuhan karnivor ini, dia ada kelongsong. Kelongsong ni adalah untuk memerangkapkan serangga ataupun mangsa macam ni lah. Okey, periuk kera ni. Okey, lepas tu tumbuhan ni akan merembes nektar. Dalam kantong ni ataupun kelongsong ni, dia ada nektar untuk menarik menarik serangga lah. Dia akan mengeluarkan bau yang harum ataupun bau-bau yang dapat memikat serangga. Okey, lepas tu when mangsa dah masuk ke dalam kelongsong tu, dia akan mencerna. Okey, serangga tu dengan jus pencernaan dia. Okey, dia akan ada special jus untuk dia kunyah-kunyahkan ataupun mencernakan serangga tersebut.
Okey, when dia dah cernahkan serangga tersebut, serangga tu boleh membagikan nitrogen kepada tumbuhan tersebut. Ingat tadi nitrogen adalah untuk menghasilkan NH. N adalah nitrogen, H adalah untuk hijau. Okey. So dia akan menghijaukan apa tu? Tumbuhan tu tadilah. Right? So adalah penting untuk pertumbuhan. And also disebabkan tumbuhan karnivor ni dia hidup di kawasan tanah yang kurang sumber nitrogen. When kurang sumber nitrogen, kuranglah dia punya nutrien kan. So dengan cara untuk dia mendapat nutrien adalah melalui makan serangga, yang mana dia akan mendapat bekalan nitrogen. Okey. Jadi untuk bab 3 adalah sampai di sini saja.